Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin basyiran wa nadhiran wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat sidang jemaah pada maghrib surah Ar-Rawdah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita dapat berjumpa untuk sama-sama kita meluangkan masa kita untuk bersama-sama menjalankan kewajipan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni menunaikan solat maghrib secara berjamaah, dan insya-Allah selepas itu kita akan susuli dengan tadabbur ayat suci Al-Quran maupun hadis daripada Rasulullah SAW. Jadi usaha yang tuan-tuan dan puan-puan lakukan seperti yang ditunjukkan pada malam hari ini, sekurang-kurangnya Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan 4 keutamaan. Jadi usaha kita untuk hadir dalam majlis seperti malam hari ini, mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji dan mentadabbur ayat suci Al-Quran, mempelajari ayat suci Al-Quran, menghayati isi kandungan Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW, sekurang-kurangnya tuan-tuan dan puan-puan itu mendapatkan 4 ganjaran. Nazarat alaihi sakinah. Yang pertamanya, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ketenangan, sakinah dalam diri kita semua. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah juga akan memberikan kepada kita rahmatnya, rahmat. Wa haffathumul malaikah, dan juga sesiapa yang hadir dalam satu majlis ilmu itu, maka mereka ini akan dilindungi oleh sayap-sayap malaikat. Wa zakarallahu fi man indah, dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala ataupun para malaikat yang hadir di majlis Allah Subhanahu wa taala di sana sentiasa menyebut-nyebut nama kita semua. Alhamdulillah. Jadi tahniah kepada tuan-tuan semua dan puan-puan yang sempat meluangkan masa pada malam hari ini untuk mendengarkan, menghadiri majlis kuliah maghrib sebagaimana yang telah pun disusun atur oleh ahli jawatan kuasa surau. Salawat dan salam tak lupa juga untuk kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah membawa kita, mengirim kita, mengeluarkan kita daripada lumpur kepercayaan yang sesat, syirik, menuju ke alam yang penuh kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga tuan-tuan semua dan puan-puan yang dimanapun berada, sama ada yang mendengarkan secara langsung siaran ini ataupun mendengar rakaman ini, mendapatkan pengiktirafan daripada baginda Rasulullah SAW sebagai umatnya, insya-Allah. Saya ingin, sebelum saya terlupa, saya ingin mengucapkan tahniah kepada tuan-tuan semua yang sempat hadir pada malam hari ini, meskipun dalam keadaan cuaca yang sejuk, dalam keadaan hujan yang renyai-renyai, tetapi itu semua tidak menghalang, tidak menjadi cabaran pada diri tuan-tuan semua. Masih lagi gagah, masih lagi kuat untuk melangkahkan kaki, menggerakkan, menghayungkan kaki itu ke surau ini. Dan ketahuilah tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahawa setiap langkah yang kita langkahkan kaki ini menuju ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, sekurang-kurangnya tuan-tuan mendapatkan 2 kebaikan. Mendapatkan
dua kebaikan. Satu, diampunkan dosa, dan yang kedua akan dinaikkan derajatnya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW telah bersabda, man tatahhara fi baitihi, sesiapa yang bersuci daripada rumahnya. Saya yakin tuan-tuan ni sebelum hadir ke surau ini tentu dah ambil wuduk kan ke rumah, sudah pun mengambil wuduk di rumah. Jadi itu kebaikan dia, mengambil wuduk di rumah jika dibandingkan kita berwuduk di surau ini. Jadi pastikan sebelum kita pergi ke surau, hendaklah kita berwuduk daripada rumah. Man tatahhara fi baitihi, sesiapa yang bersuci daripada rumahnya, thumma masya ila baitin min buyutillah, kemudian dia berjalan ke rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Rumah Allah itu apa maksudnya? Bukan Baitullah yang di Makkah, itu betul lah, tu rumah Allah juga. Tapi jangan sampai kita memahami Baitullah yang di Makkah. Tapi yang dimasukkan di sini secara umum, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala seperti surau, masjid dan sebagainya. Liyaqdiya faridatan min faraidillah. Jadi tujuan kita bersuci daripada rumah, kemudian kita melangkahkan kaki menuju salah satu daripada rumah Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah untuk menunaikan salah satu daripada kefarduan yang diwajibkan ke atas kita. Contohnya seperti sekarang ini, kita tadi sudah pun menjalankan kefarduan kita, iaitu solat maghrib secara berjamaah. Kanat khatawatuhu ihdahuma, maka setiap langkah yang kita langkahkan kaki kita itu ada dua perkara, ataupun ada dua kelebihan, ataupun ada dua keutamaan. Tahuttu khati'atan, iaitu dia akan menghapuskan, meleburkan kesalahan ataupun dosa yang pernah kita lakukan. Wal ukhra, dan yang kedua, tarfa'u darajah, maka Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat akan mengangkat derajat tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, orang yang paling jauh rumahnya daripada surau itu jauh lebih baik sebenarnya. Yang duduk jauh daripada surau jauh lebih baik. Sebab apa? Sebab dia langkahnya jauh lebih banyak. Tapi yang duduk di sekitar-sekitar surau ini jangan kecil hati juga. Bukan bermaksud tuan-tuan ini tidak mendapatkan pahala yang banyak. Boleh je mendapatkan pahala yang banyak, langkah yang banyak itu boleh. Baik, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya akan menyambung kajian kita, iaitu kitab Al-Adab Al-Mufrad karangan Amirul Mukminin fil Hadis, iaitu Imam Al-Bukhari rahimahullah. Itu satu kitab hadis berkaitan adab yang disusun, yang dikaryakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang mendapatkan gelaran Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpin orang-orang beriman dalam bidang hadis, lebih kurang begitu nama maksudnya. Seseorang yang boleh mendapatkan gelar Amirul Mukminin fil Hadis, dia mesti menghafaz lebih kurang 1 juta hadis. 1 juta hadis. Yang kita ini 40 hadis pun kita ketik, 40 biji hadis pun kita dah surrender. Tapi Imam Al-Bukhari ini 1 juta hadis dia kuasai. Sebab itulah diberikan gelaran Amirul Mukminin fil Hadis. Bulan lepas saya berhenti pada bab ke-41. Jadi saya cuba nak menyambung bab ke-42. Tapi bila saya baca bab 42 ini, rupa-rupanya saya sudah pun menyebutkan ataupun menguraikan pada bulan yang lepas, ataupun isi hadisnya itu sudah pun diuraikan. Oleh sebab itu saya akan masuk kepada bab yang ke-43. Bab ke-43, tajuk bab ini adalah Fadli man 'ala ibnatahu al-mardudah. Bab berkaitan tentang keutamaan bagi sesiapa yang menyara hidup anaknya yang sudah diceraikan. Jadi kalau kita ada anak
diceraikan oleh suami, dalam arti kata lain dia sudah menjadi janda dan dia tidak ada halat tuju, dia ada tempat untuk dia kembali, dia balik ke rumah kita sebagai ibu bapanya, maka di situ ada keutamaan bagi orang tua ataupun ibu bapa, ayah bunda yang menyara anaknya yang ditinggal cerai ini. Imam Al-Bukhari memasukkan 3 buah hadis dalam bab ke-43 ini, iaitu hadis bernombor 80, 81 dan juga 82. InsyaAllah saya akan bacakan hadis yang ke-80 dan hadis 81, 82. InsyaAllah dia akan apa? Dia akan diselitkan semasa syarahan berlangsung nanti insyaAllah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kitab Al-Adab Al-Mufrad karangan Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab 43, babu fadli man 'ala ibnatahu al-mardudah. Bab keutamaan sesiapa yang menjaga, merawat, membela, menyara ibnatahu, anak perempuannya, al-mardudah, yang ditinggal mana, ditinggal mati suami ke ataupun ditinggal cerai oleh suami. Itulah lebih kurang maksud dia. Hadis 80. An Musa bin Ulay, daripada Musa bin Ulay, an abihi, daripada ayahnya, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Suraqati bin Ju'sham, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ataupun telah bertanya kepada Suraqah bin Ju'sham. Ini sahabat dia, sahabat Nabi, Suraqah bin Ju'sham. Ala adulluka ala a'zamis sadaqah, mahukah kamu aku tunjukkan satu amalan yang azam, yang paling hebat? Mahukah kamu aku tunjukkan satu amalan yang paling hebat? Maksud amalan di sini adalah sedekah. Mahukah kamu aku tunjukkan sedekah yang paling terbaik? Itu soalan ataupun pertanyaan daripada Rasulullah SAW kepada Suraqah. Au min a'zamis sadaqah, ataupun sebaik-baik sedekah. Qal bala ya Rasulullah. Maka Suraqah pun menjawab, bala. Bala ini maknanya ya, baik, saya nak, wahai Rasulullah, saya nak tahu apakah dia sedekah yang paling utama itu. Qal, Rasulullah SAW bersabda, ibnatuka mardudah ilaik, laisa laha kasibun ghairak. Sekiranya ada anak perempuanmu yang diceraikan, mardudah ilaik, ataupun dipulangkan kepadamu, ataupun sekiranya kamu ada anak perempuan yang dipulangkan kepadamu oleh suaminya, laisa laha kasibun ghairak, dan dia tidak mempunyai punca pendapatan, kasibun, tidak mempunyai punca pencaharian, punca keuangan, gairak, selain daripada hadis ini adalah hadis yang dhaif. Jadi hadisnya dhaif. Jadi meskipun hadis ini dhaif, tuan-tuan dan puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana dia berkaitan dengan fadilah amal, keutamaan amalan-amalan, maka dia boleh diamalkan. Baik, tuan-tuan dan puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada hadis ini, hadisnya sangat pendek dan sangat ringkas. Insya-Allah sangat mudah untuk kita memahami. Daripada hadis ini, Rasulullah SAW dia bertanya kepada salah seorang sahabatnya. Jadi soalan ini dan jawaban yang diberikan oleh Rasulullah SAW ini bukanlah dikhaskan oleh sahabatnya itu sahaja, iaitu Suraqah, tidak, tetapi dia juga boleh ataupun dia juga merangkumi dengan kita semua yang hadir, ataupun yang mengaku sebagai umat Rasulullah SAW. Jadi apa soalan dia? Soalannya adalah, mahukah
ya, mahukah kamu aku beritahukan tentang sebaik-baik sedekah? Biasanya kalau Nabi bertanyakan soalan sedemikian, boleh jadi orang yang ditanya itu boleh jadi dia ini agak kurang melakukan amalan sedemikian. Jadi kalau dia ini agak kurang dermanya ataupun kurang sikit dia dari sudut menderma bersedekah ke atau apakah, maka biasanya Nabi akan tanya soalan berkaitan tentang amalan yang dia tinggalkan tu. Jadi Nabi tanya dia, "Mahasiswa Suraka, tahukah kamu apakah dia sedekah yang paling terbaik?" Maka Suraka pun menjawab, "Ya, saya nak." Jawabannya adalah, sekiranya kamu ada anak perempuan yang sudah pun diceraikan oleh suaminya, dia dikembalikan, dipulangkan kepadamu, dan wanita itu ataupun anak perempuanmu itu dia tidak mempunyai punca pendapatan keuangan untuk melangsungkan hidup melainkan daripada saraan kamu, maka itulah sedekah yang paling baik. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama sekali kita nak cerita bab berkaitan tentang sedekah. Berkaitan sedekah. Mungkin ramai di antara kita sudah maklum. Saya yakin ramai dah maklum, ataupun kalau yang belum maklum juga, ini merupakan satu ilmu barulah bagi mereka lah, bahawa setiap hari ataupun setiap subuh, pagi subuh, setiap di antara kita ini akan didatangi oleh dua orang malaikat. Akan didatangi oleh dua orang malaikat. Sekiranya pagi subuh itu kita ada bersedekah, maka malaikat yang menulis amalan baik itu, dia akan menuliskan kita amalan itu dan mendoakan kebaikan untuk dermawan tersebut. Tapi sekiranya pada hari itu si fulan dia tidak menderma ataupun dia menahan hartanya daripada menderma, maka malaikat yang kedua akan mencatatkan dan mendoakan keburukan bagi dia. Keburukannya apa? Iaitu kehancuran daripada harta benda yang dimiliki. Jadi orang yang bersedekah itu akan didoakan oleh malaikat setiap hari. Dalilnya adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala. Dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan." Tiadalah satu hari, tiadalah satu subuh bagi seorang hamba melainkan diutuskan kepadanya malakan, dua malaikat yanzilan, yang turun untuk mereka. Fayaqulu ahaduhuma, maka salah seorang daripada malaikat itu berkata, "Allahumma i'ti munfiqa khalafa." Ya Allah, berikanlah ganti yang terbaik bagi orang yang telah menginfakkan, mendermakan hartanya. Dan juga berkata pula yang lainnya, malaikat yang lain itu, wa yaqulul akhar, "Allahumma i'ti mumsikan talafa." Ya Allah, malaikat yang kedua ni dia berdoa, "Ya Allah, berikanlah kehancuran, kemusnahan kepada orang yang mumsik ataupun orang yang menahan harta bendanya untuk disedekahkan, untuk didermakan." Nauzubillah min dzalik. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan yang hadir di surau ini adalah mereka yang dermawan. Sebab itu di antara surau yang kata apa ya, paling dermawan lah di antara surau ataupun masjid yang saya hadiri, lazimi berkuliah, antara surau ini yang paling kata memberikan kepada pengkuliah-pengkuliah ini, memberikan apa dipanggil, memanjakan pengkuliah-pengkuliah. Saya kata, saya yakin surau ini mesti ada pendermanya, ada penderma utamanya ataupun penderma tegarnya. Kalau tidak, mustahil dia mampu mengeluarkan belanja yang begitu besar untuk pengkuliah-pengkuliah. Sedangkan di surau-surau yang besar pun masjid pun tidak dilakukan seperti surau yang dilakukan oleh surau Al-Fawdah. Saya ucapkan tahniah kepada pengurusi suraunya ini,
ataupun bendaharinya pun yang pandai menguruskan keuangan. Saya ucapkan tahniah. Ini mungkin juga adalah berkat bantuan daripada jemaah yang menderma di masjid ini saban hari, saban pagi, saban subuh, saban hari menderma untuk ialah supaya program-program yang diimarahkan oleh surau ini sentiasa berjalan. Baik. Satu, didoakan oleh para malaikat. Yang kedua, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya juga nak maklum, ataupun mungkin ada dah di antara kita ini yang sudah bermaklum benda itu. Kalau ada yang dah maklum, alhamdulillah kita mengulang kaji. Tapi kalau sekiranya ada yang belum lagi maklum perkara yang akan saya sampaikan ini, maka ini anggaplah sebagai ilmu yang baru. Bahawa dalam diri batang tubuh seorang anak manusia ini, dia mempunyai 360 sendi ataupun tulang. 360. Dan disebutkan secara jelas, secara zahir, jumlah itu 360. Salah sumi'ah wasitun, 360 sulama, 360 tulang ataupun sendi. Dan setiap daripada 360 sendi itu mesti bersedekah. Setiap tahun, setiap bulan, setiap hari. Setiap hari 360 persendian kita ini mesti bersedekah. Dalilnya adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Aisyah taqul, daripada Aisyah dia telah berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, Innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala sittina wa thalathimi'a mafsil. Sesungguhnya setiap anak cucu Adam itu telah pun diciptakan ala sittin wa thalathimi'a mafsal, 360 sendi. Faman kabbarallah, maka barang siapa yang bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hamidallah, dan memuji Allah Subhanahu wa taala, wa hallalallah, dan juga bertahlil, halal, pada halal ini tahlil la ilaha illallah, wa sabbahallah, dan bertasbih kepada Allah, wa astaghfarallah, dan juga beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wa azala hajaran an tariqin nas, ataupun dia menyingkirkan gangguan di tepi jalan, au syaukah, ataupun dia menyingkirkan duri, au azma, ataupun tulang belulang, antariq, di tengah jalan, wa amara bi ma'rufin, dan juga mengajak, menyeru kepada kebaikan, au nahyu anil munkar, ataupun dia menegah kepada kemungkaran, adadatil kasittina wa thalathimi'ah sulama, maka itu memadai sebagai sedekah bagi 360 sendinya itu. Fa innahu yamshi yauma idzin, maka nanti pada hari akhirat dia akan berjalan di hari akhirat itu, wa qad zahzaha nafsahu anin nar, dan dia telah menyingkirkan, menjauhkan dirinya daripada api neraka. Hadisnya sahih. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua ini ada 360 sendi. Mungkin yang belajar sains dan belajar ilmu anatomi tubuh, mungkin dia maklumlah berkaitan dengan benda ini. Tapi daripada Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita bahawa anak Bani Adam ini, keturunan Bani Adam ini diciptakan dengan 360 sendi, dan mestilah 360 sendi ini dia mesti bersedekah. Dan memadai daripada sedekahnya itu sekiranya dia bertakbir, bertahmid, bertahlil, bertasbih, mengajak kepada kebaikan, juga kepada kemungkaran, menyingkirkan gangguan di tengah jalan dan sebagainya itu. Jika sekiranya kita melakukan amalan-amalan yang telah disenaraikan daripada hadis yang saya bacakan tadi itu, maka insya-Allah kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berjalan dengan rasa bangga, di mana kita ini telah pun menjauhkan diri kita daripada jilatan api neraka. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sebut bersedekah ini pada setiap sendi. Hadis yang lain, ini pun hadisnya sahih juga, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari,
bahawa daripada 360 sendi yang kita miliki itu, maka setiap sendinya itu perlu bersedekah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama alaihi sadaqah. Setiap sendi perlu bersedekah. Berapa tadi jumlah sendi kita? 360. Dalam hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih. Hadisnya sahih. Setiap sendi alaihi sadaqah, perlu sedekah. Kulla yaumin yu'inu ar-rajula fi dabbatihi yuhamiluhu 'alaiha aw yarfa'u 'alaiha mata'ahu sadaqah. Setiap hari kalau kita membantu, menolong saudara kita, rakan kita, jiran kita mengangkat barangan dia untuk naik di atas kendaraannya, itu pun dikira sedekah. Mana kita ringan tangan menolong orang, membantu mengangkat barangannya ke tunggangannya ke apanya maka itu pun dikira sebagai sedekah. Wal kalimah at-thayyibah, begitu juga dengan perkataan-perkataan, kata-kata yang baik, kata-kata yang elok, itu pun sedekah. Wa kullu khutwatin yamshiha ila shalah sadaqah. Begitu juga dengan setiap langkah yang kita langkahkan kaki ini menuju solat, itu pun sedekah. Macam saya disebutkan tadi di awal-awal kuliah tadi, setiap langkah kita ini dia mendapatkan dua keutamaan. Nah, salah satu daripada hadis ini menyebutkan bahawa setiap langkah yang kita langkahkan menuju ke surau ataupun masjid rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini adalah juga sedekah. Wa dallat tariq sedekah. Kita tunjukkan kepada orang yang sesat jalan yang benar, itu pun sedekah juga. Hadisnya sahih. Ini tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita nampak, menggambarkan, mengilustrasikan bahawa 360 sendi itu terlalu banyak sehingga kita perlu sekurang-kurangnya mempunyai wang ringgit yang banyak untuk kita bersedekah untuk 360 sendi itu. Ataupun kita membayangkan 360 sendi, setiap satu sendi RM1 sebagai contohnya, maka setiap hari RM360. Jangan dibayangkan sedemikian. Tapi kalau tuan-tuan ini orang yang dimurahkan rezeki, orang yang kaya, tidak salahnya lah kalau kita menderma lebih banyak ataupun nak buat seperti itu, tidak ada masalah. Tapi maksud saya di sini jangan sampai kita rasa berat bahawa 360 sendi kita ini perlu bersedekah. Kerana di sana ada ruang-ruang, ada peluang yang dapat kita manfaatkan, yang dapat juga dikira sebagai sedekah, walaupun itu bukan dalam bentuk wang ringgit, tetapi hanya sekadar menolong, membantu rakan-rakan kita bercakap baik, berikan tahu orang jalan yang betul kat mana, alamat, bagi tahu alamat, oh alamat dia kat sana, oh surau kat sana, oh sekolah tu kat sana. Itu pun adalah salah satu bentuk sedekah. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, percayalah bahawa sedekah itu tidak mengurangkan harta. Sedekah tidak akan memufliskan tuan-tuan dan puan-puan. Percayalah. Justru orang yang kedekut itulah yang akan muflis. Itulah orang yang bankrupt. Kalau tuan-tuan ringan tangan mendermakan wang ringgit ini, apatah lagi untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah dia tidak mengurangkan harta tuan-tuan, justru akan membanyakkannya lagi. Membanyakkan lagi. Dan sangat banyak bukti, dan sangat banyak buktinya. Sangat banyak bukti mereka yang sentiasa bersedekah itu justru harta bendanya itu tidak akan pernah putus. Harta bendanya tidak akan pernah putus. Terdapat sebuah hadis yang sahih diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam kitab sahih dia daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min malin," tidak akan berkurang. Ma naqasat, tidak akan berkurang, sadaqatun min mal, harta disebabkan sedekah. Wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izza, dan sekiranya seorang itu menjadi pemaaf, maka tentu dia akan menjadi mulia. Wa ma tawada'a ahadun illa rafa'allah, dan sesiapa yang tawaduk
maka Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa mengangkat derajat dia. Hadisnya sahih. Tuan-tuan kenal Utsman bin Affan? Kan? Itu khalifah yang ketiga, Khalifah Ar-Rasyidin yang ketiga. Dia pernah mendermakan perigi ataupun membeli perigi daripada seorang, ataupun dia membelikan periginya, ataupun dia menginfakkan hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh hartanya dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada kerugian daripada Utsman bin Affan sampai sekarang perigi itu masih lagi ada. Dan pahalanya ketika seorang menimba air daripada situ akan sentiasa mengalir kepada. Kalaupun kita nampak secara mata zahir kita, mata kasar kita ini nampak macam wang kita itu berkurangan, tapi kena ingat bahawa boleh jadi daripada faktor sedekah itu hubungan silaturahim kita dengan anak mungkin dijaga. Kita mungkin juga dijaga daripada kecederaan, daripada kemalangan jalan raya dan sebagainya, disebabkan kerana faktor sedekah. Kalau seorang dah kemalangan jalan raya, dah berapa banyak wang ringgit yang kita kena habiskan untuk operation, untuk bagi kereta, pulihkan kereta dan sebagainya. Tapi kalau mereka yang bersedekah ini, insya-Allah itu akan menjadi penangkis, menjadi tolak balak baginya. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni hendaklah sentiasa berusaha mendidik jiwa kita, mendidik diri kita untuk sentiasa rajin bersedekah walaupun sedikit. Jadi bersedekah tidak perlu banyak, tapi kalau banyak alhamdulillah, jauh lebih baik kalau kita mampulah, tapi jangan sampai memberatkan. Jadi maksudnya di sini kita kenalah bersedekah walaupun hanya sedikit. Kerana orang yang bersedekah ni, orang bersedekah walaupun sedikit ini mempunyai keutamaan. Kalau tak mempunyai wang ringgit tuan-tuan, tak ada masalah. Kita mungkin juga boleh bersedekah dengan makanan. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha, dia bersedekah dengan biji kurma. Dengan biji kurma buat apa? Kurma. Sebab dia tak ada wang, kemudian ada seorang ibu dengan 2 orang anak dia datang untuk minta derma kepada dia, diberikannya kurma sahaja, makanan yang ada. Itu juga adalah satu bentuk sedekah. Baik, sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari berkaitan tentang anjuran kepada kita semua untuk melazimi sedekah walaupun dengan jumlah yang sedikit. Daripada Ali bin Hatim qala zakaran Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nar. Daripada Ali bin Hatim, dia berkata Rasulullah SAW suatu ketika menyebutkan perihal neraka. Fata'awwadha minha, maka baginda Rasulullah SAW ketika menceritakan perihal neraka, Rasulullah SAW mengucapkan isti'adah ataupun berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada neraka itu. Wa asyaha wajhihi, kemudian Rasulullah SAW ketika menceritakan perihal neraka, asyaha wajhihi, dia mengusap wajahnya. Mengusap wajahnya itu menunjukkan betapa gerunnya, betapa susah hatinya Rasulullah SAW dengan neraka ini. Thumma zakara an-nas fata'awwaza minha wa asyaha biwajhihi. Kemudian Nabi menceritakan lagi tentang neraka dan dia buat lagi mengusap wajahnya dan dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Qala syuhbatun amma marrataini, maka Syuhbah pun berkata, ada seorang perawi mengatakan yang dinamakan Syuhbah, dia mengatakan bahawa Nabi menceritakan tentang neraka dan berta'awuz, mengucapkan ta'awuz daripada neraka itu dan mengusap wajahnya itu 2 kali dalam riwayat ini. 2 kali. Fala asyukku thumma qala ittaqun nar, dan aku tidak ragu bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ittaqun nar, takutlah kamu dengan api neraka, walau bisyikki tamrah, walaupun hanya dengan sekeping kurma. Lam tajid fa bi kalimatin thayyibah, sekiranya kamu tidak mempunyai sekeping kurma, sebiji kurma, maka memadai dengan bercakap elok. Hadisnya sahih. Kalau tuan-tuan tidak ada duit ringgit pun, sekalipun tidak mampu nak bersedekah, mungkin kita boleh dengan makanan. Kalau tak mampu dengan makanan, cakap dengan elok. Cakap
cakap elok. Ini 3 option, 3 pilihan yang Rasulullah SAW tawarkan kepada kita untuk mengganti kita supaya kita ini kalis daripada jilatan api neraka. Dah masuk waktu belum? Belum kan? Sini masih 8-10 minit. Baik. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya belum masuk lagi dengan anak yang janda ni. Ini masih lagi keutamaan tentang sedekah. Ketahuilah tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahawa bersedekah yang paling utama adalah apabila seseorang itu dia bersedekah kepada ahli keluarganya ataupun ahli keluarga terdekatnya. Yang paling dekat dengan tuan-tuan dari sudut nasab keturunan, kita derma kepada dia, kita bantu dari sudut kewangan kepada itu, jauh lebih baik daripada orang yang paling jauh daripada susul galur keturunan kita. Ini dalilnya adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, 1 dinar yang telah kamu belanjakan, yang telah kamu infakkan untuk perjuangan di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mana kita menderma, kita tengok ada tabung Palestin di depan tu. Ini adalah merupakan salah satu bentuk derma ataupun sumbangan sedekah untuk perjuangan fi sabilillah. Jadi 1 dinar yang kita sumbangkan untuk perjuangan di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, dan 1 dinar yang kita belanjakan untuk kita memerdekakan hamba. Sekarang ini kita tidak ada hamba, kita tidak ada hamba lagi, tetapi bolehlah kita kata hamba di sini adalah mereka yang mempunyai kesulitan hidup, yang terhimpit oleh beratnya perjuangan hidup ini, sehingga dia seolah-olah seorang hamba yang tidak mampu lagi tidak mampu keluar daripada permasalahan dari sudut keuangan dia. Dipanggil raqabah ataupun hamba. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, begitu juga dengan wang dinar yang kita sedekahkan untuk orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan begitu juga wang dinar yang kita belanjakan untuk ahli keluargamu. A'zamuha ajra alladhi anfaqtahu ala ahlik, maka yang paling best, maka yang paling terbaik adalah yang kita belanjakan, yang kita sedekahkan, yang kita berikan kepada ahli keluarga. Jadi kita kena tengok dulu kanan kita, kiri kita, bawah kita, yang paling terdekat dengan kita. Rumah kita dulu, adik-adik kita dahulu, kemudian jiran tetangga pula, kemudian barulah yang paling jauh selepas itu. Itulah keutamaan dia dari sudut keutamaan, iaitu daripada ahli keluarga kita dahulu. Jangan sampai ada adik-adik kita yang kesempitan hidup, justru sumbangan kita itu, derma kita itu tidak berikan kepada dia. Sepatutnya dialah yang paling utama untuk kita berikan satu sumbangan kita ataupun derma kita. Okey, saya tambahkan sekejap untuk kita beri laluan azan Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Saya sambung sedikit ya tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang kita bincangkan pada malam hari ini adalah keutamaan kepada ibu bapa yang mempunyai anak perempuan, yang mana anak perempuannya itu telah diceraikan oleh suaminya ataupun telah dipulangkan, dikembalikan oleh suaminya. Kemudian si anak ini tidak mempunyai punca-punca harian ataupun tidak mempunyai tempat tinggal, tidak mempunyai sesiapa lagi yang boleh menyara dia melainkan anda semua, kita semua yang sebagai ibu bapanya itu. Maka ini menurut versi Rasulullah SAW adalah merupakan sedekah yang paling utama. Sedekah paling utama adalah apabila anak perempuanmu telah dikembalikan kepadamu dan dia tidak mempunyai gaji, tidak mempunyai keuangan yang kukuh untuk menyara hidupnya, maka itulah sebaik-baik sedekah. Jadi janda ni, perkara berkaitan tentang janda, ada keutamaan bagi mereka yang menikahi ataupun menyara hidup seorang janda, dan ada juga keutamaan bagi mereka yang menikahi anak dara ataupun gadis. Jadi pada satu ketika ada seorang sahabat, dia bernama Jabir bin Abdullah. Dia ditanya oleh Rasulullah SAW, "Jabir, kamu dah nikah belum?" Jawab Jabir, saya dah menikah." Nabi tanya, "Gadis ke janda?" Jabir kata, "Janda." Nabi pun terkejut, "Kenapa kamu menikahi janda? Bukankah kalau kamu menikahi gadis, kamu lebih berseronok?" Maka jawab Jabir, "Saya menikahi janda kerana saya mempunyai adik perempuan. Saya bimbang kalau saya menikahi anak gadis,
ataupun yang berumur di bawah aku, nanti dia duk main aja dengan adik-adik saya ni. Nabi pun kata, itulah kamu punya alasan lah, itu kamu punya jawapan lah. Boleh diterima juga, tetapi tumkahul mar'a ala diniha wa maliha wa jamaliha. Itulah yang hadis yang biasa kita dengar tu. Wanita itu dinikahi kerana agamanya, hartanya, kecantikannya. Fakhtar bizatid din, maka pilihlah yang baik agamanya, elok agamanya, taribat yada, maka kamu akan beruntung. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu kan hadis yang selalu kita dengar tu kan. Itu sebenarnya adalah hadis daripada Jabir, kerana dia telah menikahi seorang janda. Dia memilih janda kerana itu tadi, dia mahu pasangan hidupnya itu dapat menguruskan rumah tangganya dengan sebaik-baiknya, bukan justru nak asyik nak main aja. Biasanya macam itulah kalau dia menikahi oleh anak gadis ataupun orang yang jauh lebih muda daripada. Bahkan Rasulullah SAW pun, kalau kita melihat sirah Rasulullah SAW ini, kebanyakannya adalah menikahi janda, bukannya anak gadis. Kalau tak silap saya, cuma seorang sahaja yang daripada anak gadis ya. Betulkan saya kalau salah, iaitu Siti Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala. Itu saja. Yang lain semua daripada 11 orang isteri Rasulullah SAW semuanya adalah daripada janda. Ada 3 isteri Rasulullah SAW itu yang meninggal semasa Rasulullah SAW itu masih hidup. Ada 3 orang. Kemudian 9 orang semasa Rasulullah SAW sudah meninggal. 9 orang ini masih hidup. Jadi salah seorang daripada isterinya, semuanya itulah lebih kurangnya semuanya ada daripada janda. Kemudian janda ni, dia tidak boleh dinikahkan sesuka hati, walaupun kita adalah wali sahnya, wali nasabnya, wali ansabnya, ataupun babanya, datuknya ke apanya ke, kita tak boleh menikahkan dia tanpa persetujuan si janda itu. Anak kita yang sudah janda itulah, dia mesti memberikan keizinan, barulah perkahwinan itu boleh berlangsung. Itu berbeza dengan anak dara. Tak minta izin dia pun tak apa. Sebab yang lebih utama adalah walinya. Tapi kalau orang janda ni, kita minta izin dekat dia. Kalau dia kata okey, dan dia tak boleh diam. Sebab kalau anak dara ni, kalau as-sukut alamat ridha. Kalau anak dara ni, kalau dia diam berarti dia setuju. Tapi kalau janda ni, kalau dia diam belum tentu setuju tu. Dia mesti lafazkan, ya saya sedia bernikah, baru jadi. Kalau dia diam aja, jangan kita samakan seperti anak dara bahawa dia setuju. Sebab janda ini dia mesti mendapatkan perakuan daripada dirinya sendiri untuk menikah. Kalau zaman dahulu, para wanita ataupun isteri ini, mereka ini adalah yang menolong, membantu suami. Dan kebanyakan yang menyarah hidup itu adalah suami. Yang mencari punca rezeki adalah suami. Yang mencari tempat tinggal, suami. Dan semua-semuanya itu adalah suami. Tetapi kalau zaman moden sekarang ini tidak dinafikan, ada juga daripada kalangan isteri yang dah bekerja, mempunyai punca pendapatan, mempunyai gaji, mempunyai gaji. Tetapi di dalam hadis yang kita bincangkan ini adalah apabila anak perempuan itu dia tidak mempunyai punca pendapatan, punca pencaharian, tidak ada gaji dan tidak ada yang menyara dia, maka itulah yang terbaik sekali apabila seorang itu menyara dia, iaitu bapanya ataupun orang yang mahu menikahi janda sedemikian. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Safwan bin Sulaim yarfa'uhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi Safwan ini dia telah memarfukan, dia menyebut bahawa hadis yang aku bacakan ini aku sambungkan terus kepada Rasulullah sallallahu. Maksudnya dia terima terus kepada Rasulullah sallallahu lah. Dia kata apa? Rasulullah bersabda, as-sa'i 'alal armalah wal miskin kal mujahid fi sabilillah atau kalladhi yasumun nahar wa yaqumul lail. Sesiapa sahaja yang menyara hidup seorang armalah. Armalah ini bahasa kita janda lah. Tapi kalau dalam bahasa Arab ini armalah itu armalah. Kalau bahasa Melayu kita nak senang kita faham, janda. Tapi kalau dari sudut bahasa Arab itu
sama ada dia itu dah menikah ataupun tidak menikah, dia sudah menikah atau tidak menikah, dan dia tidak mempunyai punca pendapatan ataupun tidak mempunyai harta benda. Itu armalah. Tapi yang untuk kita nak mudahkan di sini, armalah itu adalah janda. Jadi as-sa'i ala armalah, mereka yang menyara hidup seorang janda, wal miskin, dan juga orang miskin, kal mujahid fi sabilillah, umpama orang yang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, au kalladhi yasumun nahar wa yaqumul lail, ataupun umpama orang yang berpuasa di siang hari wa yaqumul lail, dan dia solat malamnya. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi sesiapa sahaja di antara tuan-tuan ataupun sesiapa sahajalah yang mendengarkan ini, yang tidak mampu untuk pergi ke medan berjuang, tidak mampu pergi ke medan perang untuk berjihad, bertempur secara fizikal dengan musuh untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut jihad fisabilillah, maka hendaklah dia mengamalkan hadis ini. Apa isi hadisnya? Nikahi janda, ataupun sarahlah kehidupan anak janda ataupun orang miskin. Jika sekiranya kita menyara janda ataupun orang miskin, maka itu umpama kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita umpama berpuasa di siang hari dan malamnya kita solat malam. Ini seperti mana disebutkan oleh Imam Ibn Battal, guru daripada Imam Al-Bukhari, ketika mensyarahkan hadis ini. Jadi itu tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ucapkan tahniah dan syabaslah kepada abang-abang, ayah-ayah di sini, ataupun siapa sajalah yang mendengar ini, sekiranya ada menyara anaknya yang sudah pun diceraikan oleh suaminya, ataupun mungkin ada yang kali kedua menikah, kali ketiga, kali keempat, saya tak tahu, menikahi seorang janda, saya ucap tahniah. Kerana ini merupakan salah satu daripada tuntutan daripada Rasulullah SAW ataupun ajaran daripada Rasulullah SAW bagi mereka yang tidak mahu pergi ke medan juang ataupun tidak malas untuk berpuasa, malas untuk solat, maka inilah dia. Maka berbuat baiklah, sarahlah hidup orang janda ataupun orang-orang miskin. Terakhir, saya cuba nak menasihati diri saya dan juga tuan-tuan semua agar supaya apabila kita bersedekah ini adalah pada masa kita berjaya. Hendaklah kita bersedekah, ringankan tangan kita, ringankan tulang kita ini untuk kita bersedekah menderma apabila kita ini dalam keadaan yang mampu, dalam keadaan yang mampu. Dan ketika kita mampu, kita lapang itu, kita pula dalam masa itu kita dalam keadaan yang yang macam tak nak tinggalkan dunia ni, seolah-olah kita berat untuk meninggalkan dunia ni. Kita macam payah nak meninggalkan harta benda, memberikan harta benda yang kita ada ini. Pada masa itulah masa yang paling terbaik untuk seorang itu bersedekah. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Nabi, ayyu sadaqati a'zam ajra?" Apakah sedekah yang paling banyak pahala dia? Apakah sedekah yang paling banyak pahala dia? Nabi SAW menjawab, "Antasaddaqa," sedekah yang paling best adalah apabila kamu bersedekah. "Wa anta sahih," ketika kamu sehat. Kamu bersedekah semasa kamu sihat. "Syahihun," tapi ketika kamu sihat itu kamu kedekut. Kita ada masa-masanya ini, seseorang itu dia mempunyai masa dia berada pada puncak kejayaan.
pada masa dia puncak gaya itu dia kedekut, dia tak nak berbagi, tidak berkongsi harta dia dengan orang lain. Ada. Cuba tuan-tuan renung, ingat semula masa tuan-tuan jaya. Ada tak masa yang ketika itu tuan banyak duit, berjaya, tapi rasanya tuan-tuan tak nak berkongsi pun dengan orang lain. Rasa macam dia kedekut lah. Pasal kat sini syahihun. Anta sahihun syahihun. Kamu sihat dan kamu kedekut. Takhshal faqra, ketika itu kamu takut apa kedana, takut fakir. Wa ta'mulul ghina, dan kamu sangat impikan kekayaan. Wala tumhil. Ketika kita berada pada keadaan sebegitu yang Nabi SAW beritahu tadi itu, sihat, kita kedekut, apa lagi? Kita takut fakir, dan kita juga sangat-sangat nak mahukan kekayaan. Ketika keadaan itu, wala tumhil, jangan sekali-kali kamu lepaskan. Maksudnya ketika itulah masa yang paling best untuk kita bersedekah, yang mempunyai banyak pahala. Hatta idza balagatil hulqum qulta li fulanin kada wa li fulanin kada. Jangan sampai kita tunda-tunda lagi, tuan-tuan. Jangan sampai kita tunggu lagi. Jangan sampai apabila sudah tiba masanya, nyawa itu sudah dihalkum. Sudah dihalkum, ditenggorokan. Maksudnya kita nak mati. Masa seorang itu dah nazar, baru dia nak sebut harta dia. Sawah itu untuk si fulan, rumah itu, banglo itu untuk si fulan, apa lagi? Sebut semua harta-harta yang dia miliki itu, yang dia wariskan itu untuk fulan, untuk anak-anak dia. Walaupun sebenarnya dia tak sebut pun, memang pun harta benda itu pasti akan pergi kepada ahli warisnya. Waqad kana li fulan. Jangan sampai kita menunggu pada masa kita sudah sakaratul maut, nyawa sudah pun sampai di halkum, ditenggorokan, masa itu kita sebut hartaku ini untuk si A, untuk si B, untuk si C. Itu semua awak tak sebut pun tak guna, tak apa pun. Sebab apa? Sebab memang harta itu nanti akan diwariskan kepada ahli waris. Jadi jangan tunggu sampai ketika masa itu. Sebab nantinya pun harta benda kita itu pun diwariskan juga kepada anak keturunan kita. Jadi ketika kita sihat, kita berjaya, pada masa itu kita rasa kita ini orang yang paling kedekut, masa itu kita ini takut fakir, kita mahukan jadi orang yang paling kaya raya di kampung kita, di kejiran kita. Masa itulah masa yang paling terbaik, kata Rasulullah SAW, untuk mendapatkan pahala sedekah yang paling banyak pahalanya. Wallahu ta'ala alam. Semoga tuan-tuan dan perempuan semuanya termasuklah dalam kategori orang-orang yang sentiasa bersedekah, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan tangannya untuk sentiasa menderma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafa nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf atas keterlambatan masa, insyaallah kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.